Selamat datang ke channel Cikgu Yaya. 2, 3, come on! 2, 3, come on! Hai murid-murid. Assalamualaikum semua. Rindu Cikgu Yaya tak? Hari ini Cikgu nak terangkan pada kamu satu topik baru. Sejarah tahun 4. Topik zaman kerajaan Melayu awal. Apakah itu zaman kerajaan Melayu awal? Terdapat beberapa buah kerajaan Melayu awal yang wujud di alam Melayu. Kewujudan kerajaan Melayu awal ini dibuktikan melalui penemuan monumen. Monumen ini memperlihatkan pengaruh Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan ini muncul mengikut peredaran zaman. Oh begitu. Maksudnya pada zaman ini masyarakat Melayu dipengaruhi agama Hindu-Buddha. Mari kita lihat garis masa zaman kerajaan Melayu awal ini. Jom. Garis masa kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Abad pertama, Kerajaan Funan. Bukti penemuannya ialah tapak bandar Okyo. Abad kedua, Kerajaan Champa. Bukti penemuan zaman ini ialah Candi Ponagar. Abad kelima, Kerajaan Kedah Tua. Bukti penemuan ialah Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang. Abad ke-6, wujudnya Kerajaan Chihtu dan Kerajaan Gangga Negara. Berikut merupakan gambaran Candi Gangga Negara. Abad ke-7, kewujudan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya melalui penemuan Candi Muara Jambi. Abad ke-9, Kerajaan Mataram. Bukti penemuan Candi Prambanan membuktikan kerajaan ini. Abad ke-10, Kerajaan Santubong. Kerajaan Santubong merupakan sejarah kerajaan Sarawak yang hilang. Abad ke-13, Kerajaan Majapahit. Bukti kewujudan kerajaan ini ialah Gapura Rajang Batu. Abad ke-15, Kerajaan Beruas. Kerajaan Beruas merupakan sejarah purba. Antara buktinya ialah kewujudan makam Raja Beruas. Sejarah alam Melayu telah menunjukkan kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu awal sejak abad pertama lagi. Wow, hebatnya! Sekarang kita ketahui lokasi zaman kerajaan Melayu awal ini. Jom! Zaman kerajaan Melayu awal yang wujud ialah Kedah Tua, Chihtu, Gangga Negara, Beruas, Sriwijaya, Santubong, Mataram dan Majapahit. Cikgu Yaya akan terangkan lokasi kerajaan Melayu yang lebih spesifik. Kerajaan Kedah Tua ditemui di Sungai Mas, Pengkalan Bujang, Lembah Bujang, Kedah. Kerajaan Gangga Negara ditemui di pantai barat tengah negeri Perak. Kerajaan Beruas di pantai barat tengah negeri Perak. Kerajaan Chihtu di Tanah Merah, Kelantan. Kerajaan Santubong di Sungai Sarawak, Sarawak. Kerajaan Sriwijaya di Lembah Sungai Musi, Sumatera. Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Akhir sekali, Kerajaan Majapahit yang ditemui di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Tahukah kamu? Kerajaan Melayu bermula dari pertempatan kecil. Kemudian berkembang menjadi pelabuhan. Pelabuhan itu seterusnya menjadi kerajaan.
Baiklah, sekarang cikgu nak terangkan tentang hubungan diplomatik pula. Jom. Hubungan diplomatik Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kerajaan Melayu awal telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kuasa besar iaitu China dan India. Aspek politik. Jalinan diplomatik ini untuk mendapatkan pengiktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan. Aspek ekonomi. Hubungan diplomatik dapat mengembangkan aktiviti ekonomi. Kerajaan Melayu memasarkan barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Kerajaan Melayu awal pula ditawarkan barangan seperti tembikar, sutera dan barang perhiasan. Hubungan ini dapat meningkatkan kemakmuran Kerajaan Melayu awal. Aspek sosial. Hubungan diplomatik dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Hasil hubungan diplomatik ini, Kerajaan Melayu awal berjaya mengukuhkan politik, ekonomi dan sosial di alam Melayu. Nampaknya hubungan diplomatik dengan China dan India dapat memberikan banyak kelebihan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Sekarang kita lihat kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal pula. Jom. Kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Pertama, pertanian. Lokasi Kerajaan Melayu awal yang terletak di lembah sungai sangat baik untuk pertanian kerana tanahnya subur. Mereka mengusahakan tanaman seperti pisang, padi, buah pala dan ubi kayu. Hasil tanaman ini akan dipasarkan untuk keperluan penduduk. Yang kedua, kegiatan pelabuhan perdagangan. Lokasi Kepulauan Melayu yang terletak di jalan perdagangan antara timur dan barat menyebabkan perkembangan kegiatan perdagangan. Kewujudan pelabuhan memudahkan pedagang untuk singgah bagi tujuan perdagangan. Barang dagangan utama pada ketika itu ialah rempah ratus seperti bunga cengkeh, buah pala dan lada hitam. Ketiga, kegiatan hasil hutan dan hasil laut. Kerajaan Melayu awal kaya dengan hasil hutan dan hasil laut. Antaranya ialah rotan, sarang burung, kulit penyu dan mutiara. Barang-barang ini mendapat permintaan yang tinggi daripada pedagang. Yang keempat, pelombongan dan pembuatan. Masyarakat Kerajaan Melayu awal menjalankan kegiatan pelombongan seperti biji timah, biji besi dan emas. Kegiatan pembuatan menghasilkan bahan seperti barang perhiasan, tembikar dan senjata. Alhamdulillah, tamat sudah pembelajaran kita hari ini.
Kita perlu bangga dengan sumbangan kerajaan Melayu awal. Ingat, kekayaan sumber alam perlu dimanfaatkan dengan bijak supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Okey, bye.